Amerika Syarikat sudah pun menyediakan Operasi Martelo sebagai tindak balas langsung terhadap rejim Iran sekiranya gencatan senjata runtuh sepenuhnya. Pada 13 Mei 2026, perbincangan di Washington berkisar tentang satu lagi langkah ketenteraan baharu terhadap Teheran, bukan sebagai tindakan terburu-buru tetapi sebagai satu amaran yang tegas. Jika rejim diktator Iran terus menggunakan ancaman nuklear, sekatan maritim dan ugutan serantau, Trump mungkin akan membenarkan tindakan ketenteraan Amerika Syarikat diteruskan dengan lebih hebat. Media antarabangsa sendiri telah melaporkan bahawa pentadbiran Trump sedang mempertimbangkan untuk menggunakan nama Operation Sledgehammer sekiranya operasi tempur besar-besaran dilancarkan semula terhadap Iran. Saya akan ceritakan semua itu kepada anda sebentar lagi, tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah anda lihat. Dalam standar credibility Mil Song Alves, Operasi Martelo lahir dalam suasana tekanan ini. Sasarannya adalah rejim Iran. Ini bermakna Washington sedang menyediakan tindak balas ketenteraan yang lebih besar sekiranya rejim Iran melanggar gencatan senjata, menutup laluan penting atau cuba mempercepatkan usaha untuk mendapatkan bom nuklear. Sebab utama sudah jelas. Iran sekali lagi menjadikan pengayaan uranium sebagai ancaman terbuka. Ahli Suruhanjaya Keselamatan Negara, Parlimen Iran, Ebrahim Rezai, menyatakan bahawa salah satu pilihan Teheran sekiranya berlaku serangan baru ialah memperkayakan uranium sehingga 90% yang dikaitkan dengan bahan kegunaan ketenteraan. Iran sudah mencapai 60% dan menurut pakar yang dipetik oleh media antarabangsa, peningkatan kepada 90% akan memendekkan lagi laluan teknikal untuk menghasilkan senjata nuklear. Ancaman itu bukan sebagai tindakan mempertahankan diri yang kononnya tidak bersalah. Sebaliknya, ia muncul sebagai ugutan strategik. Teheran cuba memberitahu dunia bahawa jika mereka ditekan, mereka boleh bergerak ke tahap paling berbahaya dalam program nuklear mereka. Itulah sebabnya Trump meletakkan keselamatan di atas sandiwara diplomatik. Sementara pihak kiri cuba menjual Operasi Martelo sebagai pencerobohan baru yang membawa bencana, Rumah Putih menganggap isu ini sebagai usaha mengekang ancaman sebenar. Trump menyatakan bahawa apabila bercakap tentang Iran, beliau hanya memikirkan satu perkara, menghalang rejim itu daripada memiliki senjata nuklear. Ayat ini mengganggu media pembangkang kerana ia mematahkan naratif kelemahan. Washington tidak bertindak balas terhadap pendapat pengulas. Mereka bertindak balas terhadap sebuah kerajaan yang mengancam untuk memperkayakan uranium sehingga 90% dan cuba bertahan secara politik dengan menggunakan ketakutan nuklear. Operasi baru ini juga berfungsi sebagai isyarat kepada meja rundingan itu sendiri. Menurut laporan, Trump menolak satu cadangan dari Iran yang dianggap tidak boleh diterima dan memberi amaran bahawa Amerika Syarikat boleh menyelesaikan tugas itu jika Teheran tidak menerima had yang sebenar. Pelan Amerika melibatkan mengekalkan tekanan ketenteraan sambil menuntut agar rejim itu berhenti bermain-main dengan ancaman nuklear dan membuka semula ruang untuk kestabilan di laluan maritim. Persiapan Operasi Martelo menunjukkan bahawa Trump tidak mahu berunding dengan Iran dalam keadaan lemah. Dia mahu berunding dengan kekuatan yang jelas, dengan Pentagon bersedia dan dengan mesej yang jelas kepada Khamenei. Perjanjian tanpa perlucutan senjata yang berkesan tidak bermakna apa-apa. Perkara utama sekarang ialah langkah seterusnya. Jika rejim Iran menggunakan gencatan senjata untuk membeli massa, menyembunyikan keupayaan ketenteraan, mengukuhkan milisia dan meneruskan pengayaan nuklear, tindak balas Amerika mungkin tidak lagi sekadar amaran, tetapi bertukar menjadi tindakan yang diselaraskan. Teheran mengancam untuk memperkayakan uranium sehingga 90% menggunakan parlimen untuk menghantar mesej nuklear, mengekalkan pengawal revolusi sebagai alat menakut-nakutkan dan cuba membuat dunia menerima bahawa sebuah rejim radikal mempunyai kuasa untuk melakukan ugutan atom. Dalam senario ini, persiapan ketenteraan Amerika bukanlah satu tindakan tidak terkawal, tetapi satu bentuk pencegahan. Ini adalah amaran bahawa rejim Iran tidak akan diberi kebebasan untuk mengancam Israel, Teluk dan sekutu Amerika sementara mereka berpura-pura menjadi mangsa di hadapan kamera. Sejarah menunjukkan bahawa rejim yang agresif akan berundur apabila mereka berdepan dengan kekuatan sebenar, bukan apabila mereka menerima konsesi tanpa had. Pada tahun 1986, selepas beberapa siri serangan pengganas yang dikaitkan dengan rejim Muammar Gaddafi, Amerika Syarikat melancarkan operasi El Dorado Canyon terhadap sasaran ketenteraan di Libya.
Tujuannya bukan untuk menduduki negara itu secara kekal, tetapi untuk mengenakan kos kepada kerajaan yang menggunakan keganasan sebagai alat dasar luar. Tindakan Amerika menunjukkan bahawa tindak balas yang pantas, terhad dan jelas boleh mematahkan rasa bebas daripada hukuman dalam kalangan rejim yang menguji kesabaran Washington. Pengajaran ini juga terpakai untuk Iran. Apabila sesebuah pemerintahan diktator mengira bahawa Barat berpecah, mereka akan mara ke hadapan. Apabila mereka sedar bahawa Rumah Putih bersedia untuk bertindak, mereka akan lebih berhati-hati dalam setiap langkah. Contoh penting lain datang dari Syria. Pada tahun 2017, selepas rejim Bashar al-Assad menggunakan senjata kimia, Trump telah membenarkan serangan peluru berpandu Tomahawk ke atas pangkalan udara Shayrat. Tindakan itu tidak menjadi satu penjajahan sepenuhnya, tidak memerlukan perang yang panjang, dan tidak memerlukan ucapan yang mengelirukan. Ia adalah satu tindak balas ketenteraan secara langsung terhadap satu garis merah yang telah dilanggar. Logik ini membantu untuk memahami operasi Martello. Kekuatan boleh digunakan untuk menghalang ancaman yang dilarang daripada menjadi kebiasaan. Dalam kes Iran, garis merah itu lebih serius lagi kerana ia melibatkan pengayaan nuklear pada tahap ketenteraan, tekanan ke atas laluan antarabangsa dan risiko perlumbaan senjata di Timur Tengah. Negara-negara lain juga faham bahawa ancaman nuklear tidak boleh dianggap sebagai kata-kata kosong. Israel sentiasa menjelaskan bahawa mereka tidak menerima musuh yang diisytiharkan bergerak ke arah keupayaan atom di rantau sekitarnya. Negara-negara Teluk, walaupun mereka bercakap tentang diplomasi, tetap takut kepada pengawal revolusi kerana mereka tahu bahawa Tehran menggunakan milisia, drone dan sabotaj untuk menekan kerajaan-kerajaan yang lebih kecil. Eropah, apabila berdepan dengan ugutan tenaga atau nuklear, juga belajar bahawa perjanjian tanpa pengesahan akan menjadi perangkap. Jepun dan Korea Selatan mengikuti krisis seperti ini kerana mereka tahu betapa beratnya hidup berdekatan dengan rejim yang menggunakan peluru berpandu dan bom sebagai alat tawar-menawar politik. Operasi Martello dalam konteks ini bukan sekadar keputusan Amerika sahaja. Ia adalah isyarat kepada semua sekutu bahawa Washington masih mampu mengekalkan satu aturan antarabangsa di mana rejim diktator tidak memerintah melalui ugutan. Rejim Iran Kuba mengubah setiap tekanan Amerika menjadi propaganda dalaman. Penawar revolusi berasal daripada perjuangan, tetapi membawa kepada pengasingan, ketakutan, dan kemiskinan politik. Apabila Tehran mengancam untuk memperkayakan uranium sehingga 90% mereka bukan melindungi rakyat Iran. Mereka menggunakan rakyat sebagai perisai untuk mengekalkan golongan elit radikal berkuasa. Operasi Martello muncul tepat pada ketika ini. Jika rejim memilih jalan ancaman nuklear, Trump dengan jelas menyatakan bahawa Amerika Syarikat mempunyai pilihan ketenteraan yang sudah bersedia. Kini, langkah seterusnya bergantung kepada Tehran. Jika rejim menerima had yang boleh disahkan, berundur daripada ancaman nuklear dan berhenti menggunakan gencatan senjata sebagai jeda taktikal, tekanan boleh diteruskan di medan diplomatik. Jika memilih untuk mencabar, operasi Martello akan menjadi opsi paling serius di atas meja. Trump sedang meletakkan rejim diktator Iran di hadapan pilihan yang sukar, meninggalkan ugutan nuklear atau berdepan dengan tindak balas Amerika yang bersedia untuk menghentam dengan kuat ke jantung ketenteraan rejim itu. Saya Milson Alves, seorang pakar hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves. Salam.